Baru-baru ni adalah isu kan. Baru-baru ni kalau korang tengok dekat media sosial, dekat Facebook, dekat keluar berita tentang segumpul tentang sekumpulan manusia, tak tahulah siapa, manusia ke binatang ke apa, yang menceroboh tanah kan. Menceroboh tanah dekat Pekan Pahang. Kat Pekan Pahang. Menceroboh tanah, menggunakan tanah haram. Dia bercucuk tanam kan dekat salah sebuah negeri lah di tanah air kita sendiri kan. Jadi tengoklah berita tu viral lah 3-4 hari ni. Selamatkan kami kan. Jadi macam ada something lah yang macam fishy sikit kan. 30 tahun takkan tak ada siapa-siapa yang perasan kan. 30 tahun boleh ulang alik, siapa pun tak perasan kan. Dalam tempoh 30 tahun dia orang bertapak kat situ, tak ada siapa tak punya lah besar pokok sana sini semua, langsung satu apa pun tak ada bagi sumbangan kepada bayar cukai ke bayar apa-apa kepada government ke. Jadi ada something fishy lah. Okay, hari ni Assalamualaikum guys. Hari ni Cikgu Boy nak bawakan korang sebuah movie yang daripada India, yang ada jugalah Cikgu Boy rasa kena mengena dengan negara kita lah. Ini benda ni mostly kebanyakan daripada kajian Cikgu Boy sendiri, daripada apa yang Cikgu Boy study, apa yang Cikgu Boy kaji daripada Google, Wikipedia macam tu. Memang menjadi barah lah kepada negara dunia ketiga tau. Salah satunya kita, India sendiri, dan juga jiran terdekat kita lah, Indonesia. Memang ni jadi rutin lah, senang cerita. Jadi sana sikit suap, sana sikit suap. Jadi memang menjadi barah lah. Jadi diorang bila dekat India sana, bila tak terima rasuah tu dianggap pelik tau. Apa sebangang sangat kau ni, tak boleh, orang tu dah offer kau. Jadi Cikgu Boy semalam, Cikgu Boy tengok movie ni dengan wife. Jadi layan lah movie ni. Memang kena lah sebiji, kena dengan apa yang kita lalui sekarang kan. Kita harapkan orang tu, kau menyarung uniform, memegang jawatan yang tinggi dalam sebuah company, sebuah organisasi. Keselamatan orang, nyawa orang kau gadaikan. Jadi tak patut lah. Movie kali ni Cikgu Boy akan bawakan kepada korang adalah movie berjudul Gabbar is Back. Movie ni tahun 2015. Movie ni dia rilis, sepatutnya dia patutnya diriliskan pada bulan Februari, tapi Akshay Kumar, lakonan Akshay Kumar, aktor tu sendiri, dia cakap kita akan rilis pada Jun 2015 sebab dia ada satu lagi movie, Baby apa tak macam itulah. Nama movie tu diriliskan pada Februari. Jadi nak bagi ruang lah untuk orang relax, settle down, layan movie ni dulu baru layan movie yang ni. Dan movie ni juga sebenarnya anak dia tak suka, dan Akshay Kumar pun sendiri cakap, dia admit dia tak suka sebab dia terpaksa naikkan badan dia. Dia nak dedicate movie ni, dia naikkan berat badan dia lebih kurang 15 kilo untuk cerita ni. Jadi cerita ni diarahkan oleh director daripada India sendiri yang diberi nama Krish Tujo. Sebenarnya movie ni, director tu apa yang movie ni nak bawa, director movie ni nak bawa kepada kita adalah senario apa yang berlaku sebenarnya di India tau. Kalau kita tengok, kita boleh selitkan apa juga yang berlaku sebenarnya di Malaysia tau. Dia nak bagi hint dekat kita yang sebenarnya rasuah tu sangat berleluasa di India. Instead kadang-kadang masuk hospital pun rasuah. Bukan cakapkan masuk hospital, nak bekerja sebagai pengawal sekolah, security guard pun rasuah. Jadi memang sangat teruk India, apa yang berlaku di India sekarang. Dah dengan kastanya lagi. Jadi movie ni represent the real India lah. Jadi dia ubah kita punya pandangan. Kalau korang hayati balik, dia bawa movie kita ke India sana. Dan ada juga satu scene yang famous tau. Dulu Cikgu Boy pernah tengok video klip tu. Video klip ringkasan tu ada lebih kurang 2-3 minit, di mana si Aditya, lakonan Akshay Kumar ni, dia pergi reveal kejahatan hospital swasta tu. Jadi lama juga Cikgu Boy cari movie tu. Jadi semalam baru jumpa kan. Jadi kita tengok, kita layan. Cerita ni mula-mula dia tunjuk di mana dia kidnap 10 orang yang antara yang paling korup lah dalam government punya department. Tak kisahlah pada mana government punya department, antara 10 orang yang paling korup lah, memang paling kuat makan suap lah. Memang kuat gila makan suap. Jadi dia pun gantung sebagai tanda warning tau. Sebab mahkamah pun tak boleh nak buat apa-apa tau. Mahkamah undang-undang boleh beli tau. Kira Aditya ni, Akshay Kumar ni, dia sebagai hero lah. Dia macam hero lah. Dia benci kepada orang yang suka memberi rasuah kan. Sebab apa datang kebencian dia tu?
Okey, kalau korang tengok balik, sebenarnya kat tengah tu dia ada cerita tau. Di mana dia duduk, dia ada isteri dan juga isteri dia mengandung. Isteri dia lakonan Kareena Kapoor. Sikit je watak dia dalam cerita ni. Jadi dia pun pada satu hari tiba-tiba rumah yang diorang duduk tu, rumah apartmen runtuh. Dan si Aditya ni, Gabbar tu sendirilah, dia masa tu belum lagi wujud nama Gabbar. Dia pun discover lah, dia pun study, dia pun kaji punca apa runtuhnya bangunan ni. Jadi lepas dia tahu, rupanya struktur tanah. Jadi kawasan tu adalah kawasan sungai, di mana kawasan tu memang settle. Jadi kawasan tu mendap. Memang kalau korang belajar engineering, memang kawasan tu tak bagus untuk dibuat bangunan lah. Tapi sebab Giaf Patil ni memang dia bawa watak sebagai antagonis kan, sebagai protagonis. Memang menjadi watak dia memang jahat gila. Jadi dia korap semua. Dia korap dengan pejabat tanah, dia korap dengan ni, dia korap. Jadi memang cerita tu memang represent orang kita juga tau sebenarnya. Orang kita, orang Melayu kita. Kita boleh dibeli dengan duit tau sebenarnya. Jadi dia pun bengang lah sebab dia dah bawa kes ni ke tengah untuk dapat hak pembelaan lah. Nak dapat, mungkin suruh mahkamah saman ke Patil tu ke, tutupkan company ke. Tapi sebenarnya scene yang paling Cikgu Boy meluap tu masa scene yang di mana Patil tu suruh si Akshay Kumar ni call, almost menitik jugalah air mata jantan. Jadi dia pun share, dia suruh call. Dan semua orang yang call tu semuanya sebenarnya tali barut kepada si Patil. Diorang semua dah pegang rahsia kan. Diorang semua dah makan duit kan. Jadi orang semua memang gelap mata dengan duit kan. Jadi semua orang ignore. Dan si Patil tu memang bahan dia kau-kau, memang maki hamun dia kau-kau. Dan disitulah dia punya dendam tu kesumat. Dia bantai semua dekat situ. Dan dan ada something juga yang tak logik lah kat mana. Kuat betul si Gabbar ni. Lain macam kuat dia. Jadi Gabbar ni pun, si Patil tu dia bantai Gabbar ni, dia buang di tengah jalan. Dan Gabbar disitulah revenge dia tau. Dendam dia meluap. Selalunya memang cerita ni not bad. Jadi scene yang famous tu scene di hospital. Jadi kalau korang boleh tengok, memang seronok lah scene kat hospital tu. Memang padat dengan drama-drama, penuh dengan dialog-dialog dia memang padu. Di mana dia discover yang sebenarnya penipuan hospital swasta ni hanya mengaut keuntungan tau. Hospital swasta. Okey, minta maaf sikit lah kepada kawan-kawan semua yang ada ke doktor-doktor. Agak-agak korang moga-moga Cikgu Boy minta jangan terasa hati dengan video ni. Tak tahu lah, ni mungkin kejadian ni mungkin berlaku di India lah. Doktor-doktor di sana semua tali barut, menggunakan tipu helan ini menggunakan term-term doktor sikit untuk mengaut keuntungan terhadap orang yang tak mampu, orang yang miskin tau. Jadi si Aditya Gabbar tu, dia rasa macam apa sah macam ni aku kena betulkan. Jadi apa cikgu memang sukalah scene tu. Jadi memang terbaik gila lah. Dan ada juga dialog yang paling sedap lah, di mana doktor tu minta maaf. Cikgu Boy memang suka lah. Andai maaf boleh memperbetulkan keadaan, bubarlah mahkamah. Memang ayat tu padu gila lah. Macam sedap lah ayat dia ni. Memang kena dengan orang kita. Kita apa sikit minta maaf, sikit minta maaf. Bendera pasang terbalik pun minta maaf. Benda lah. Mana habis undang-undang macam mana? Kalau boleh keluar statement maaf. Buat apa ada mahkamah? Bubarkan institusi mahkamah. Kita berbalik kepada cerita ni balik. Kepada korang yang masih tonton video ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Kalau korang ada benda nak tambah, korang komen je kat bawah. Dah lepas scene tu, dan hospital tu malu lah. Hospital tu malu sebab memang dah kantor pergi rawat orang mati, pusing-pusing. Dan Aditya ni memang sanggup volunteer untuk pecahkan nak bongkar kejahatan hospital swasta ni. Jadi dia pun keluarkan duit dia, siapa dia relax. Rupanya yang lelaki tu dah mati. Tengah hari tadi. Saja je diorang drag masa konon-konon busy. Memang best lah scene dia. Lepas tu dan si Patil ni pula, dia rupanya dia discover yang si Aditya ni dulu dia pernah bantai dia. Dia ingatkan dah mati, rupanya hidup. Rupanya lapar dendam meluap-luap tu. Gabbar memang dia bantai lah semua orang. Dan cerita ni juga ada juga polis. Bukan semua yang makan rasuah. Ada juga sedikit-sedikit yang baik. Tapi bila yang baik duduk di kalangan-kalangan yang jahat, jadi dia susah nak naik. Jadi itulah yang berlaku senario di India.
Asalnya kat Malaysia tak ada kot orang Malaysia baik-baik kan. Orang Malaysia baik-baik semuanya. Jadi si Sadu ni seorang polis dengan memang rekod baik lah, dia memang perform apa semua. Tapi di mana seorang polis, constable polis lah, dia sebenarnya sepatutnya menjadi inspektor, tapi sebabkan dia seorang yang jujur, jadi dia dijadikan constable, jadi sebagai driver sapu. Jadi dia lah antara yang polis yang betul-betul baik, amanah. Dia lah yang betul-betul discover kes ni. Yang lain tu lepas dapat CD tu semua jadi macam melepaskan batuk di tangga ya. Jadi discover sikit-sikit macam tu je. Jadi yang si Sadu ni betul-betul siapa si Gabar, siapa. Dan after that tu beberapa scene tu, lepas Gabar berjaya bunuh si Patil, dendam dia yang finally tu memang dah revenge. Selalunya orang macam ni, motif hidup dia memang dah lepas dia achieve dia punya tu, dah that's all. Aku kena hukum gantung ke apa tak kisah. Yang penting aku puas. Jadi memang Gabar ni memang scene ending dia tu memang dramatik ah. Semua orang support dia. Gabar memang seronok ah. Jadi dia macam hero lah. Di mata undang-undang dia adalah seorang pesalahan sebab dia menggunakan jalan yang salah. Tapi jika mengikut undang-undang, orang yang korup ni pun jadi salah. Jadi kira macam dia ni, polis pun tu hutang budi juga pada dia. Sebab polis sepatutnya menangkap orang yang korup. Tapi polis pun di India lah ya, polis pun korup. Jadi dia kira macam tu hutang budi jugalah sebenarnya. Dia dianggap hero lah juga sebenarnya. Jadi bagi pandangan Cikgu Boy sendirilah, dia betul tapi dia salah di sisi undang-undang. Jadi itulah macam tu cerita dia pun still korup juga. Government dia orang pun still korup. Jadi scene cerita ni memang terbaik lah. Kamera dia pun memang menggunakan low angle. Scene gaduh dia memang power. Jadi memang terbaik, memang recommended untuk korang semua tengok. Tapi bagi Cikgu Boy agak, untuk ada disclaimer sikit lah, ada beberapa scene yang agak inappropriate lah untuk ditonton bersama keluarga. Tahu lah, bila tengok Hindustan, dia punya joget tu tak nak kalah. Jadi memang tak relevan lah untuk tengok di TV bersama keluarga. Jadi untuk korang yang masih menonton video ni, jangan lupa subscribe, tekan bell icon untuk mendapatkan notifikasi daripada Cikgu Boy. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.